Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. طيب اليوم سنواصل دراستنا من باب الحديث موضوع إضاعة الصلاة واتباع الشهوات. افتح صفحة 18 و100 118 في كتاب أصول الدين وكتاب تلخيص في صفحة 96 96. طيب كالعادة ماذا سندرس في هذا الموضوع؟ أولا سندرس في معاني الكلمات، شرح الحديث، شرح kepada hadis, ثم محاور الحديث, kita akan belajar tentang apa makna tem-tem dalam hadis tersebut, sebab urut hadis, sebab turunnya hadis, dan akhir sekali seperti biasa ma yurshidu ilail hadis, pengajaran daripada hadis. Baik, الآن انظر أول إلى الحديث. هيا نقرأ معا. افتح صفحة 118. عن أبي سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون خلف من بعد 60 سنة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri, beliau telah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakuna khalfa min ba'di 60 sanah, selepas 60 tahun akan ada satu golongan yang adha'us salah, mereka yang melalaikan sembahyang, wattaba'u syahwat, dan mereka yang mengikut syahwat, hawa nafsu mereka. Fasawfa yalqawna ghayyan, apa akan berlaku pada mereka? Fasawfa yalqawna ghayyan, mereka akan menjadi orang yang ghayyan, yakni khusranan fil dunya wal akhirah. Ghayyan adalah rugi dunia dan akhirat. Dan ada juga yakuna khalfun, ada juga golongan yang apa? Yaqra'una al-Quran la ya'du tarakihim. Ada juga golongan yang membaca Al-Quran tidak melepasi tarakihim, halqum mereka. Hanya sekadar baca saja, tak sampai ke dalam hati. Tak selepas halqum mereka, hanya baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah Abi Sa'id Al-Khudri sendiri dengar Rasulullah SAW bersabda, akan ada golongan yang membaca Al-Quran la ya'du taraqihim, tidak melebihi korongkong mereka. Mereka dan orang yang membaca Al-Quran, yaqra'una Al-Quran, ada 3 golongan: mukmin, munafik, dan fajir. Siapa mereka itu? Ialah mereka yang mukmin, golongan yang baca Quran dan mereka beriman dan beramal dengan Al-Quran. Munafik wal fajir ni, mereka hanya baca Al-Quran depan orang, nampak baik, tapi mereka tidak mengamalkannya dan tidak tertanam dalam hati dia. Baik. Syarhul hadis, syarah kepada hadis ini. Ikhbar minan Nabi, pengkhabaran daripada Nabi, bimaji'i, akan adanya qaumin. Qaumin tadi apa? Khalfun, satu kaum yang adha'us salat, melalaikan salat, wattaba'u syahawatihim, mereka yang mengikut hawa nafsu mereka. Muhasabahlah sendiri, adakah kita ni tergolong dalam golongan yang Rasulullah pernah sebut dulu? Golongan yang melalaikan solat dan mengikut syahwat. Maka kita lah, kalau kita tergolong di golongan orang itu, maka kita lah ghayyan, rugi dunia dan akhirat. Al-munafiq wal fajir alladhi yaqra'ul Quran. Okey, munafik dan fajir ni siapa? Mereka yang baca Al-Quran, la ya'malu bihi, tidak beramal dengan Al-Quran, wa yatazaharu amaman nas, dan hanya untuk menunjuk-nunjuk depan manusia. Kalau awak golongan yang baca Al-Quran, Allah kata la taqrabu zina, awak pun baca kemain sedap lagi, la taqrabu zina, tapi malam-malam WhatsApp makwa, maka awak adalah tergolong daripada mereka yang
munafik wal fajir. Tidak mengamalkan ayat Quran dan baca kemana sedap hanya untuk mendapatkan pujian manusia. Baik, ma'anil kalimat ya'du. Dalam hadis tadi, la ya'du taraqihim. Tidak melepasi kerongkong mereka. Ya'du kat sini apa? Yatajawazah. Melepasi. Sampai. Khalfun, aulad. Yang ini generasi. Khalfun tadi apa? Qaumin. Ataupun aulad. Yang ini generasi. Akan ada selepas 60 tahun satu generasi yang adha'us salat wa taba'us syahwat. Khalfun adalah aulad, generasi. Fajir adalah fasiq. Ghayyan, yang ini khusranan. Tadi saya kata apa? Khusranan, rugi. Taraqi, yang ini taraqi tadi. Ke tulang-tulang yang ada di atas dada kita ni. Tidak melepasi, dia hanya baca Quran setakat tu je. Tak lebih, tak masuk tanam dalam hati. Taraqi, yang ini kerongkong. Azamatu musyrifah fi ala sadrih an-nafs. Adha'u salat, melalaikan sembahyang. Ini afnahu bila faidah, melalaikan tanpa faidah. Ma'anil kalimat, tidak dapat tidak, awak kena hafal. Khalfun, aulad, ya'du, yatajawazu, ghayyan, khusranan, fajir, fasiq, taraqi, azamatu musyrifah, tulang yang besar, fi a'la sadr nafsuh, di atas dada manusia. Adha'u, melalaikan, ini afnahu. Saya hanya bantu awak memahamkan. Yang untuk jawab periksa, awak kena hafal. Sebab ini bukan bahasa kita. Baik, sebab urut hadis. Sebab turunnya hadis adalah an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tala hadhihi al-ayah fa khalafa min ba'dihim khalfun wa dzukira al-hadis. Abi Sa'id Al-Khudri ni berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membaca ayat ini, fa khalafa min ba'dihim khalfun. Maka Nabi kata selepas 60 tahun akan ada golongan yang melalaikan solat dan mengikut syahwat. Itulah turunnya hadis ini. Baik, al-an nantaqila ma mafhum adha'us salat. Apa yang dimaksudkan dengan adha'us salat? Ada 4 pendapat mengikut ulama yang ada. Melalaikan solat. Apa maksud melalaikan solat ni? Tinggal terus ke? Tak khusyuk ke? Solat sambil ingat benda lain ke? Ada 4 pendapat ulama. Pertama daripada Muhammad bin Ka'am Al-Qurzi. Pendapat beliau mengatakan adha'us salah ini, melalaikan solat ini adalah tarakus salah bil kulliyah, meninggalkan sembahyang seluruhnya. Muhammad bin Ka'am ni dia kata adha'us salah maksud ke sini lah tak solat langsung. Tarakus salah bil kulliyah. Tapi Auza'i kata apa? Adha'ul mawaqit. Dia yang mereka yang melalaikan waktu-waktu sembahyang. Contoh Zuhur pukul 1:36. Tapi dia solat pukul 3:36. Ini pendapat Auza'i. Mereka yang melalaikan solat, yang melalaikan waktu solat. Ibnu Mas'ud pula, orang yang adha'us salat ini adalah adha'u awqatiha wa adamul qiyam bihuquqiha. Mereka yang melalaikan waktu sembahyang lambat-lambat dan tidak mendirikan hak-hak sembahyang dengan betul. Tak tomak nina, laju ke main dalam sembahyang pukul 3:30. Lepas tu laju ke main. Mereka adalah tergolong di kalangan adha'us salah. Kemudian daripada Masruq pula, dia pendapat beliau adalah la yuhafizu salawat khamsah. Adha'us salah, golongan yang melalaikan sembahyang adalah mereka yang melalaikan, tidak menjaga sembahyang 5 waktu. Adakah awak tergolong daripada adha'us salah? Muhasabahlah sendiri. Kalau awak tergolong, maka awak adalah golongan yang Rasulullah sebut ya ghayyan, khusranan, yakni orang yang rugi dunia akhirat. Sama ada awak tak solat langsung seperti pendapat Muhammad, ataupun pendapat Auza'i, ataupun awak adha'ul mawaqit, solat lambat-lambat, ataupun pendapat Ibnu Mas'ud, dahlah solat lambat, adamul qiyam bihuquqiha pula,
tidak mendirikan hak-hak sembahyang, kelang kabut, tak ada tomak nina langsung, ataupun awak tergolong pada golongan masruk, yakni orang yang tidak menjaga solat 5 waktu. Apa-apa pun semoga kita tidak tergolong di kalangan mereka yang adha'us salah. Bahkan kita excellent sebab kita mendapat didikan agama bukan sahaja di sekolah, bahkan di rumah. Baik, mal murad bi ittiba'u syahwat, mengikut syahwat. Am fi ittiba' kullu mustahi. Okey, secara amnya mengikut hawa nafsu ini adalah ittiba' kullu mustahi yashghul an zikrillah. Dia mengikut semua perkara yang membuatkan kita lalai mengingati Allah. Itu adalah mengikut hawa nafsu. Kalau awak tengok Korea sampai tak ingat nak solat, maka melihat Korea itu adalah mengikut hawa nafsu. Sebab awak, semua perkara itu membuatkan awak tak ingat kepada Allah. Kalau awak ingat kepada Allah, awak takkan buat benda tu sebab awak tahu benda itu berdosa. Maka kalau awak buat, itu adalah ittiba'u syahwat. Secara amnya, ittiba' kullu mustahi yashghul. Mengikut semua yang perkara yang membizikan kita, yashghul ni, mensibukkan kita daripada mengingati Allah, an-zikrillah. Hukum idha'atus salah, hukum meninggalkan salat, melalaikan salat, takhirun amdan atau tarkuha kaslan. Dengar baik-baik, adakah kita golongan daripada mereka ni? Takhirun amdan, melambat-lambatkan secara sengaja. Balik sekolah, okey, contoh sekarang ni tak sekolah langsung kan, tak sekolah, duduk rumah. So habis kelas, okey, cepat sembahyang. Tapi kalau awak tak sengaja, awak saja-saja je memang awak lagi 4 lah sembahyang Zuhur, awak termasuk takhirun amdan, melambatkan secara sengaja, ataupun tarkuha kasalan, malas nak sembahyang, penat lah, rasa letih lah, ataupun sembahyang subuh ni memang tak sembahyang langsung, lepas tu tak nak bangun pun tak nak sembahyang juga. Dia malas, kusalan disebabkan malas, melambat-lambat secara sengaja dan tinggalkan sebab malas. Hukum dia apa? Kabair, pada dosa-dosa besar. Kena taubat dan berazam tidak akan melakukannya lagi. Dan hukum idha'atus salah yang kedua, man tarakaha juhudan wastakhfafan faqad kafara wartadda. Siapa yang meninggalkan solat ini dengan sebab memang tak nak ikut perintah Allah. Aku ni tak nak solat. Aku tak nak solat, aku tak terima. Aku tak terima, memang lawan betul, tak nak dengar perintah Allah, maka di kalangan orang-orang yang kafir dan murtad. Sebab dia menolak perintah Allah. Macam tadi, awak melambat-lambatkan dan sebab malas, maka itu dosa besar. Kabair, minal kabair. Tapi kalau awak menolaknya sebab tak nak dengar perintah Allah, maka awak kafar wartadda. Awak di kalangan orang yang kafir dan murtad. Kena taubat sebelum mati kalau tak tempat awak di neraka kekal selama-lamanya. Baik, hukum ittiba'u syahwat, hukum mengikut hawa nafsu. Ada 3 hukum dia. Yang pertama, saghiratan. Dosa kecil. Apabila kita, bukan dosa kecil tapi dosa jugalah, kena taubat juga. Nazar al-musiru syahwat, melihat sesuatu yang boleh meningkatkan hawa nafsu. Ataupun kabiratan, dosa-dosa yang besar. Syarbul khamru wa zina, minum arak dan zina, itu adalah dosa besar. Ataupun syirik, boleh jadi kufur dan syirik akbar bila kita nafi kewujudan Allah dan takzibur rusul, mendustai ajaran Rasul. Ada 3 hukum ittiba'u syahwat. Tadi ada 2 hukum idha'atus salat. Meninggalkan, melambat-lambatkan dan meninggalkan sebab malas, mereka adalah minal kabair. Yang kedua, tak mau betul-betul ikut perintah Allah, maka itulah kafir wartaddan. Ittiba'u syahwat pula ada 3. Dosa-dosa kecil, awak tak dengar cakap mak ayah awak. Kabiratan, yang dosa-dosa besar.
mencuri, minum arak, berzina, dan boleh juga kafir bila kita nafikan kewujudan Allah dan menafikan takzibur rusul, menafikan ajaran Rasul. Akhir, ma yurshidu ilaihi hadis, apa pengajaran daripada hadis ini? Al-hisu ala ada'is salat ala waqtiha, galakkan untuk kita menunaikan salat pada waktunya, digalakkan kita menunaikan salat pada waktunya. 2. Al-hawa yuaddi ila mukhalafatu syariah, hawa nafsu membawa kepada mukhalaf, berlawanan dengan syariat. Jangan ikut hawa nafsu. Jangan ikut sedap syok diri je, nak buat semua benda ikut hati je. Jangan. Sedangkan itu adalah mukhalafatus syariah. Kena tengok dalam agama kita boleh ke tak boleh. Barulah hawa mestilah diikuti dengan syariat. Barulah jalan sentak. Tapi kalau awak ikut hawa nafsu, ikut kepala otak awak, ikut hati awak tanpa ikut syariat, maka awak akan sesat. 3. Ijtinab majalis ahlil hawa, menjauhi majalis, duduk sama-sama dengan orang yang ikut hawa nafsu. Kalau awak rasa kawan awak ni sangat lara, tak bawa awak kepada kebaikan, maka tinggalkan dia. Jangan, aku terpaksa kawan dengan dia sebab dia kawan aku. Jangan, tinggalkan dia. Kalau tidak, nanti awak akan ikut. Terikut-ikut dengan dia. So, kalau awak rasa kawan awak itu tidak membawa faedah, tidak membawa Allah dekat kepada Allah, maka tinggalkan. Ya. Allah Ta'ala alam, hadza faqat minni.